Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya memanjatkan syukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada petang Ahad yang berbahagia ini kita dapat bersama pada hari ini. Saya adu-adukan kepada Aunty Datin Hana dan juga kepada Tuan Raja Azmi yang bersama keluarga, pada semua barisan AJK Committee di RH Raja Hana Qiraat Center, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita pada sesi yang ketiga. Alhamdulillah pada sesi pertama, kedua kita sudah pun bersama berbincang, dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, kepada diriku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memulakan majlis kita pada hari ini dengan kita mengucapkan syukur pada Allah SWT. Terima kasih kepada semua yang hadir di Zoom sekarang ini, sekitar 88 orang, dan juga di online sekarang sekitar 114. Ya, jadi saya menjemput pada yang berada di Facebook, di YouTube, boleh tag kawan ataupun share di ruang Facebook masing-masing untuk kita beritahu kepada kawan. Mungkin ada yang tak tahu kelas ini pada hari Ahad 5.15 sehingga 6.45 setiap hari Ahad, insya-Allah. Dan di Zoom, ya, bagi siapa yang nak ikut di Zoom pun boleh, ya, di mana di Zoom ini mungkin kalau ada nak bertanya soalan ke, ya, dalam bentuk lisan, kita persilakan. Mungkin di pertengahan nanti saya berhenti sekejap bagi ruang, dan kemudian kita akan terus, ya, berbincang. Sebagaimana yang kita maklum pada sesi pertama kedua, iaitu format kita ialah kita menggunakan teknik tadabbur dengan soalan. Ya, tadabbur dengan soalan. Mungkin ada yang tertanya, tadabbur soalan ni apa? Maksudnya kita akan keluarkan zulumat ataupun soalan-soalan permasalahan dalam kehidupan yang dicerahkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang sedang kita pelajari. Dan pada kali ini kita melihat kepada halaman yang kedua. Halaman yang kedua iaitu ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Ya, jadi sama-sama kita lihat kepada slide ringkas saya. Sekejap, ya. Okey, saya share di skrin saya. Baik, kali ini kita dalam siri yang ketiga, bincang surah Al-Baqarah, dan inilah ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, ini adalah 5 ayat daripada surah Al-Baqarah pada halaman yang kelima, ya, surah yang kedua, ayat 1 hingga 5, dan insya-Allah kita sama-sama melihat kepada sekejap ya, saya setkan dulu disable. Okey. Untuk sama-sama kita lihat apakah pelajaran. Ya. Kita dapat tengok bersama ya, insya-Allah. Baik. Okey. Jadi apakah yang ada dalam surah ini? Ini adalah ayat yang selalu kita baca pada setiap hari sebenarnya, dan kita melihat bahawa sebenarnya kalau kita betul-betul ya menghargai kepada surah ini, kita akan dapat banyak pelajaran. Ya, kita akan dapat banyak pelajaran, dan pelajaran itulah yang kita nak tengok satu demi satu. Mana yang kita sempat, sudah tentunya satu ayat Al-Quran boleh berpuluh beratus soalan yang keluar daripadanya. Ya, malah beribu berjuta pun boleh, ya. Disebabkan apa? Disebabkan setiap ayat ini adalah mukjizat dan ia adalah cahaya yang menerangkan kegelapan-kegelapan. Ya, kegelapan itu dalam bentuk plural, maksudnya banyak soalan-soalan yang dapat diadres bersama pada ayat-ayat ini. Baik, kita nak memulakan dengan ayat yang pertama. Jadi kita kembali semula, saya share, iaitu Alif Lam Mim, iaitu apakah maksudnya? Tak ada siapa yang tahu. Ya, tak ada siapa yang tahu. Jadi soalannya ialah siapa yang tahu? Soalannya siapa yang tahu? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia bukanlah ilmu, bukanlah kemahiran baru bila kita baca Alif Lam Mim, huruf muqattaah yang ada pada awal kebanyakan surah di peringkat awal ini, surah Ali Imran, surah contohnya surah Yusuf, surah Luqman, surah Sajdah dan sebagainya. Tetapi ia adalah satu sikap baru. Bukan kemahiran baru, bukan ilmu baru, tapi sikap baru. Apa maksud sikap baru? Attitude. Ya, attitude baru yang dibina di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok tafsir, banyak bercerita Alif Lam Mim ni untuk menyeru dan membuktikan kepada keesaan ataupun kehebatan Al-Quran. Nanti kita tengok penerangan bagi soalan ini. Tetapi satu soalan yang kita nak address ialah sebenarnya ayat ini untuk apa? Untuk apa? Bukan membina sikap baru, bukan membina ilmu baru ataupun kemahiran baru, tetapi membina sikap baru. Renew our attitude terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan bila kita baca surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Imam Fakhrul Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, huruf muqattaah ini dia menyebabkan kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku saya tak tahu, yang tahu Allah. Ya, yang tak tahu menyebabkan kita tidak cukup bersabar. Yang paling sabar siapa? Allah yang maha bersabar. Kerana ilmu yang kita limited, yang maha penyayang siapa? Allah. Yang tak penyayang, yang kadang-kadang suka marah siapa? Kita. Kan? Yang kerana ilmu yang kita tak tahu itu menyebabkan yang maha lembut, penyantun siapa? Allah Al-Latif, Ar-Rauf, yang tak berapa penyantun sangat, kadang-kadang lembut, kadang-kadang kasar adalah kita. Ya. Jadi dia bergantung kepada ilmu. Bergantung pada ilmu. Malah kalau kita tengok di hujung surah Al-Baqarah nanti, ya, itu sebabnya surah Al-Quran ini yang besar-besar ini dia macam ring teori, ya, dia hujung bertemu dengan hujung. Hujung bertemu dengan hujung. Jadi Alif Lam Mim ini ayatnya memang pendek pun, ya, dan kalau dalam bahasa Melayu ayat mestilah ada dia punya subjek, predikat, dan sebagainya. Tetapi ini adalah huruf potong yang memang tertanya-tanya. Tertanya-tanya. Pasal apa? Tidak ada ilmu ataupun kemahiran baru. Yang ada hanyalah sikap baru kita merendah diri, mengaku bahawa ya Allah, aku ni tak tahu ya Allah. Aku nak belajar. Maka bila kita ada sikap itu, bersedia untuk kita mendapat hikmah daripada mana? Ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Ayat yang kedua. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Baik, itu dah bergerak pada ayat kedua. So kita nak patah balik pada ayat pertama. Apakah yang diselesaikan lagi oleh ayat ini? Ya, selain daripada merendahkan diri kita, ya, sikap baru kita, kalau kita rasa buntu dalam kehidupan kita, itu memang kita. Kalau kita ada masalah, itu memang kita sebagai hamba. Pasal kita dah belajar daripada surah Al-Fatihah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila kita tak tahu, itu ciri seorang hamba, kita beribadah, kuatkan ibadah kita, menghambakan diri pada Allah SWT, dan kita minta tolong, Allah akan tolong. Allah akan cepat tolong. Itu sebabnya orang yang dizalimi walaupun bukan Islam, bila dia dizalimi, dia minta tolong pada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menjawab. Pasal apa? Pasal sebenarnya in the end ialah dia mengaku dia hamba, kan? Walaupun ada masa dia degil, ya, dia kufur pada Allah, tetapi bila dia minta tolong pada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakannya dalam hidup. Jadi kalau orang bukan Islam pun dapat oksigen, dapat makanan, dapat macam-macam, apatah lagi kalau kita orang yang beriman, Allah pasti insya-Allah akan membantu kita di sini, apatah lagi sampai ke sana. Baik. Jadi itu adalah ayat pertama. Ayat pertama. Jadi saya nak semak dahulu kepada semua yang berada di Zoom dan juga di Facebook. Setakat ni, kalau siapa yang dah dapat sesuatu, ya, tolong tuliskan sedikit. Tulis saya je lah. Senang kan? Dapat sesuatu. Kalau siapa di kalangan tuan-tuan yang dapat sesuatu, kata saja saya. Okay, tuliskan di ruang komen tersebut dan juga di ruang komen di Facebook agar kita boleh tahulah tuan-tuan dah dapat sesuatu, ya. InsyaAllah. Okey. Okey, Alhamdulillah. Jadi dah dapat sesuatu di situ untuk kita sama-sama kita lihat dan kita nak teruskan, ya, sebentar lagi. Baik. Kalau dah dapat sesuatu di situ, kita nak bergerak kepada sumber, kepada segala-galanya. Kan? Kalau Allah itulah yang maha segala-galanya, maha penyantun, maha sabar, maha syukur, maha yang ada 99 Asma'ullahul Husna, maka kita dah ada peluang dah. Ya, kita dah ada peluang untuk mendapat uh, bantuan daripada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan masih ingat lagi kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita nak tengok beberapa soalan yang boleh kita senaraikan. Salah satunya kalau kita lihat kepada soalan ini, ya. Apakah sebab yang boleh dikaitkan dengan huruf muqatta'ah dengan sebutan kemuliaan sebuah Quran dan keistimewaannya, ya? Apa kaitannya huruf muqatta'ah dengan kemuliaan Al-Quran? Ini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Dia kata huruf alif lam mim pada awal surah ini di mana ia merupakan satu penjelasan berkaitan dengan mukjizat Quran dan kewujudan huruf ini memberi makna yang istimewa berbanding selainnya. Ini kerana ia adalah salah satu susunan daripada huruf muqatta'ah. Apabila dimulakan surah dengan huruf ini, ia mesti disebutkan tentang kemenangan sebuah Al-Quran, al-intisar, ya, satu pertolongan, satu kemenangan yang Allah sedang berikan, ya, kepada siapa? Kepada umat manusia, ya. Al-Quran ini adalah sumber bantuan daripada Allah, ya. Dia kalau tuan-tuan tengok nanti dalam surah Ali Imran, Allah cakap wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kepada tali Allah. Tali Allah ni adalah Al-Quran. Cukup panjang. Ya, cukup panjang. Semua yang pegang kepada tali yang sama, apa kesannya? Hati dia yang berbeza-beza. Fahaman politik, kaum, negara, apa lagi, dewasa, orang berumur ke, remaja ke sebagainya, bila dia pegang saja kepada tali Al-Quran, dia akan asmah. Dia akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat bantuan daripada Allah, sehingga kan hatinya yang macam-macam itu, katakanlah dalam sebuah keluarga kan, si suami tak ngam dengan isterinya, ataupun si ayah tak ngam dengan si anaknya, ataupun seorang jiran tak ngam dengan jirannya, ataupun staf tak ngam dengan bosnya. Bila Quran dipegang, ya, masing-masing baca Quran, masing-masing kat tempat masing-masing, nanti Allah akan menyatukan dan mendamaikan. Itu kesan Al-Quran. Dan itu yang dikaitkan dengan bila ada huruf muqatta'ah ini, ini adalah tanda kemenangan dan bantuan daripada Allah kepada umat manusia, dengan umat manusia.
Jadi ini adalah komentar daripada Ibnu Katsir, ya, untuk kita sama-sama memahami, tuan-tuan, ya, bahawa sebenarnya kita ini adalah individu yang amat penting, ya, untuk berpegang kepada Al-Quran disebabkan oleh apa? Disebabkan kita ini ada kelemahan. Kita ni ada kelemahan. Allah tunjukkan alif lam mim. Itu adalah sikap. Rasa hamba sahaja, maka Allah akan tolong. Kalau kita rasa tidak mahu jadi hamba, kan, kita nak sombong, kita rasa bahawa saya tahu segala-galanya, saya ni mak ke ayah yang berpengalaman, CEO yang berpengalaman, the moment kita cakap saya lah in control, kan, saya yang boleh kontrol segala-galanya, staff saya, syarikat saya apa sebagainya, maka itulah masa kita akan jatuh. Siapakah tokoh yang dia rasa confident dan dia rasa lebih tahu ataupun hebat sampai dia sombong? Kita akan baca peristiwa iblis laknatullah yang mereka ini dia sombong kepada Allah SWT. Allah kata sujud, dia tak nak sujud. Allah kata suruh buat sesuatu, dia tak buat sesuatu. Itu menandakan seseorang yang tidak beramal dengan alif lam mim. Baik. Jadi kita nak pergi seterusnya kepada ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua, ataupun kita nak tengok kembali kepada ayat ini, ya. Sekejap, ya. Okey, baik. Jadi, apakah yang kita nak lihat seterusnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Okey. Jadi, apakah yang kita faham daripada ayat ini? Kita sudah tahu bahawa Al-Kitab ialah merujuk kepada Al-Quran. Alkitab merujuk kepada Al-Quran. Tetapi mengapa ada Alkitab? Kan? Mengapa tak gunakan Zalikal Quran contohnya? Mengapa tak dinamakan Zalikal Zikr? Itu juga nama lain bagi Al-Quran, Az-Zikr, ya, ingatan, peringatan, zikir. Mengapa tak dinamakan Zalikal Syifa contohnya? Jadi Alkitab ini adalah maksudnya sesuatu yang tertulis, yang termaktub dalam perlembagaan. Dan bila cakap tentang kitab yang utamanya, kitab Al-Quran ini, dia kongruen, selari dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Yang berada di Lauh Mahfuz. Ketentuan-ketentuan kita apa sebagainya semua ada di Lauh Mahfuz, ya. Dan apabila turun Al-Quran ini adalah hidayah untuk memimpin diri kita selari dengan apa yang ada di langit. Kan, yang positif lah, ya. Apa yang ada di langit yang positif untuk diri kita. Jadi bila kita berpegang pada Alkitab, dia adalah perlembagaan daripada mana? Daripada langit. Daripada langit. Jadi kalau kita tanya soalan, apakah yang dicerahkan oleh Zalikal Kitab ini? Sebenarnya kalau kita duduk di bumi, kalau kita berpegang pada Al-Quran, kita akan dinaik taraf mencapai standard langit dan akhirnya kita kembali balik semula ke kampung halaman kita, ma'ab, tempat kembali kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kembali naik ke langit semula. Ya, maksudnya kita akan kembali ke syurga balik semula. Zalikal Kitab. Ya, jadi bila kita dengar perkataan Zalikal Kitab ini, dia adalah satu perlembagaan. Kalau ada perlembagaan Malaysia, perlembagaan di negara-negara, perlembagaan SOP dalam syarikat, kalau ia matching dengan Al-Quran, maksudnya organisasi dan negara itu sedang membina rakyatnya untuk pergi ke syurga. Ya. Tetapi kalau katakan tidak, ya, menuju ke situ, maka kita akan mendapati cabaran masalah dalam kehidupan. Jadi mindset kita bila kita baca Alkitab ini adalah untuk kita jadikan sebagai perlembagaan, SOP. Okay. Jadi zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi la raiba fi ini maksudnya ialah apa? Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Kita dah tengoklah tadi kan, alif lam mim, yang ragu-ragu, yang ada masalah, yang lemah, siapa? Kita. Yang tidak ada keraguan, tuan-tuan ada tak ragu-ragu pada hari ini bahawa Allah akan bagi kita jantung yang berdegup? Kan? Kita bimbang pula, jantung saya ni takut berdegup tak cukup kuat menyebabkan dia tidak pump darah sampai ke kaki dan akhirnya saya akan paralyze. Ada tak kita bimbang begitu? Tak ada.
Pasal kita yakin sangat. Pasal dia dah terlampau yakin, tidak ada keraguan, sehingga kan kita mungkin kadang-kadang take for granted. Pasal ada, Allah boleh bagi je ada orang tekanan darah rendah. Allah boleh bagi orang itu tak ada oksigen, tak cukup oksigen, kan, disebabkan paru-paru terkesan dengan COVID-19 contohnya. Itu menunjukkan bahawa Allah boleh buat. Boleh buat. Jadi, bila kita nak menghargai oksigen, kita kena tengok orang tak ada oksigen. Tak cukup oksigen. Nak menghargai kaki, tengok kepada pengalaman tuan-tuan, pernah tak sakit kaki ke, ataupun lenguh ke, tak boleh berjalan ke. Waktu itu, nurnya ialah kaki, kan, nikmat kaki. Dia punya zulumatnya ialah ketika ada masalah-masalah tersebut. Jadi bila kita tengok pada zalikal kitabul la raiba fi, ya, la raiba fi ini, mengapa perlembagaan ini tidak ada keraguan? Kerana ia datang daripada mana? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita share balik skrin kita semula, kita tengok balik kat sini. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Apa yang kita belajar? Bahawa kita tidak ragu kepada kitab ini kerana kitab ini terkait dengan Lauh Mahfuz dan ia datang daripada siapa? Daripada Allah yang mengetahui. Alif Lam Mim maksudnya apa? Yang kita tidak tahu. Okey? Jadi dengan sikap yang betul, kita menyebabkan kita boleh memproses kitab ini dengan sikap yang betul. Ada tak orang yang datang dengan sikap tak betul? Ada. Kan? Dia datang membaca Al-Quran, dia kata apa boleh diselesaikan oleh Quran ni? Kan? Kalau sekarang ni pandemik ni, boleh ke? Kan? Boleh ke dia menguruskan ekonomi yang ada sekarang ni? Boleh ke Quran ini menyelesaikan masalah saya ini? Itu orang yang datang dengan sikap yang bukan alif lam mim. Bukan alif lam mim. Ya. Dia datang dengan sikap dia ragu-ragu. Mengapa ada ragu-ragu? Kerana dia ada masalah. Dia rasa bahawa selama ini saya kot yang pump oksigen dalam diri saya. Itulah. Sebenarnya tak logik pun kan? Tak logik. Tapi itulah manusia kan. Dia kadang-kadang dia apa? Kalau kita tengok wa in tu'addu ni'matallah, ini dalam surah Ibrahim My Quran Time pada tengah hari tadi, jika kira nikmat Allah la tuhsuha, tidak mampu untuk kita kira, tidak mampu, ya. Kita dapat tengok skrin sekarang ini pun betapa banyaknya yang Allah susun. Nanti kita bincang lepas ni. Ciri orang bertakwa, dia mempunyai cara appreciation, penghargaan kepada Allah ini melebihi kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Jadi macam mana dia tidak ragu? Tidak ragu ini dia menyebabkan menjadi hidayah. Itu ada perkataan hidayah tu. Kan? Kan kita minta hidayah dalam surah Fatihah, dalam Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Terus Allah kata, okey, ini hidayahnya. Ini hidayah bagi orang yang bertakwa. Allah jawab terus. Allah jawab terus. Tapi mesti syaratnya dengan sikap yang alif lam mim. Ya, jangan sikap rasa saya dah tahu dah. Alah, ayat 145 saya dah tahu dah. Qul huwallah saya dah tahu dah. Bila ada je perasaan begitu, sikap begitu, that's it, dia block kepada knowledge dan kemahiran baru. Knowledge dan kemahiran baru akan block. Pasal apa? Sikapnya itu saya ni dah tahu. Saya ni dah pandai. Ya. Pandai daripada siapa? Dengan manusia mungkin kita boleh cakap saya lebih pandai, tetapi ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam alif lam mim. Jadi dalam ayat yang kedua ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi ada ke Quran ni dia akan jadi tak hidayah kepada orang tidak bertakwa? Dia mungkin tidak menjadi hidayah pada orang bertakwa. Kalau orang yang zalim, ya, dalam surah Al-Isra Allah cakap wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ya, Quran ini Allah turunkan, di hujung itu Allah cakap wala yazid, tidak bertambah ya kepada orang zalim itu kecuali rugi. Dia bersama Quran dia rugi, dengan Quran dia rugi, dengan rugi. Mengapa? Pasal dia melakukan kezaliman. Tapi kalau dengan takwa, Quran ini menjadi cahaya, menjadi hidayah, menjadi hadiah kepada seseorang. Itu sebabnya apa kaitan hadiah dengan hidayah? Apa kaitan hadiah dengan hidayah? Dua-duanya daripada kata akar yang sama. Jadi bila seseorang itu mendapat huda, dia mendapat hidayah. Bila mendapat hidayah, dia macam dapat hadiah. Jadi kalau kita tanya soalan, apa perasaan orang dapat hidayah? Dia akan jadi happy. Ya, seperti dapat hadiah. Tuan-tuan hari inilah, kan? Tuan-tuan kalau dapat pencerahan daripada hari ini, hidayah, dia akan rasa happy sangat. Ya, kita dapat rasa amat gembira.
Kalau dalam surah Yunus ayat 58 itu, Allah cakap kalau kita ni dapat hidayah, dapat rahmah daripada Allah, Allah cakap falyafrahu huwa khair. Ya, bergembiralah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nak ceritanya ialah mindset kita kalau kita baca Quran kita rasa happy, itu namanya hidayah senggang sampai. Kalau ketika baca Quran tu kita rasa alamak pukul 6.45 baru nak habis, contohnya kan. Ataupun ya Allah panjangnya surah Al-Baqarah, itu maksudnya hidayah belum sampai. Kena buat apa? Terus mencari hidayah. Pasal hidayah ni perlu dicari. Ia perlu diusahakan. Ya. Kita bincang dah minggu lepas kan. Kita perlu beriman dengan hidayah itu, kemudian Allah akan tambah lagi. Kemudian kita usaha lagi, kita percaya lagi, Allah tambah lagi. Allah usaha kita beriman lagi pada Allah akan beri saya hidayah, maka Allah akan tambah hidayah. So hidayah ni apa? Guidance. Guidance. Guide kepada kita untuk melakukan sesuatu perkara. Kita nak ambil tindakan yang positif ke negatif ke, itu hidayah. Ya. Kalau kita katakan kita nak membuat keputusan, ya, decision making, biasanya dalam training ada decision making in corporate level, contohnya CEO nak buat keputusan, katakan staff nak buat keputusan dalam mesyuarat, ia memerlukan hidayah. Ya. Jadi hidayah ini dia ada banyak lapis, ya, ada banyak lapis. Salah satunya hidayah dengan deria kita. Ini dalam Asfahani. Kalau tuan-tuan saya ambil sikit, ya. Saya ambil dia punya, dah terjemah dalam bahasa Indonesia. Ini nampak tak? Tak nampak. Tu. Okey. Iaitu dia ada 3 jilid begini. Okay, jadi kalau katakan siapa ada kesempatan carilah kat Shopee ke kat mana ke. Kalau katakan nanti mungkin di rumah Qiraat Center boleh carikan ke siapa-siapa yang berminat. Ni lebih kurang berapa ratus ke situ. Tapi 3 tebal, tebal. Ya, tebal. Okay. Ada 3 jilid. Ini adalah vocab dalam Al-Quran yang digunakan, asalnya buku bahasa Arab tapi diterjemahkan. Amat menarik, ya. Pasal bila cakap tentang hidayah, ya, ada paling kurang ada 4 lapis. Kan? Ada 4 lapis. Lapis pertama, hidayah di mana semua orang ada. Islam tak Islam, ada deria kita boleh dengar, kita boleh lihat, itu hidayah pertama. Ya. Kemudian hidayah dengan kita nak beragama. Kemudian hidayah yang ketiga ini dengan kita mendapat panduan daripada Quran, mengikut pada Nabi, level ketiga. Dan hidayah keempat ialah petunjuk, guidance untuk kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kalau kita minta selalu banyak kali hidayah ini dalam surah Al-Fatihah, sebenarnya kita nak kalau boleh sampai ke syurga, baru habis hidayah. Maksudnya dah sampailah destinasi. Ya. Macam kita pakai Waze kan, kita nak turn right, turn left daripada Shah Alam nak pergi ke KL itu namanya hidayah. Bila kita di-guide kan oleh Waze, kita rasa amat tenteram untuk pergi ke satu tempat, yakin kan. Tapi kalau tak, ya, pasal semua dalam hidup kita ni kita akan pergi ke daerah baru kan, dengan pengalaman baru, mungkin dengan masalah baru, dengan apa lagi, dengan cabaran baru. Dan cabaran yang paling hebat ialah bila sampai ke akhirat nanti, sama ada pergi ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah menjadikan kita al-muhtadun, ya, orang yang diberi hidayah, Allah akan guide kita sampai ke syurga. Jadi sebenarnya bila kita tanya soalan, okey, soalan nombor 2 ataupun ayat nombor 2 ini, kitab ni untuk apa? Kitab ini adalah sebagai guide kepada orang bertakwa untuk dia apa? Berjaya sampai ke syurga. Sebenarnya jawapan tu ada pada ayat kelima. Tapi kita jawab awal-awal dulu. Tanpa Quran kita tidak mungkin boleh sampai ke syurga. Tidak mungkin. Pasal apa? Pasal Allah cakap sini, hidayah bagi orang bertakwa. Orang bertakwa yang ke syurga. Kalau orang tidak bertakwa mungkin dia diazab dulu ke apa ke. Ya, kalau orang yang kufur, yang nifaq, memang terus berada di tempat yang tidak selamat, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah ayat yang kedua. Kita dah berinteraksi dengan beberapa soalan, banyak soalan tadi kan. Ya, nanti mungkin tuan-tuan boleh dengar balik, tengok balik. Tapi at least kita memahami apa pelajaran daripada ayat nombor 2. Satu, kita kena kuat mendalami perlembagaan yang bernama Al-Quran. Kan? Nombor 2 ialah kita kena bina perasaan mendapat hadiah. Contohlah setiap hari tuan-tuan dapat daripada postman ke, daripada Shopee ke, daripada JNT ke, tok. Ni hadiah daripada ABC contohnya. Kalau setiap hari dapat kan seronok. Kan? Tetapi kalau
kita dapat Quran pada setiap hari, dapat hidayah daripada Allah setiap hari, sepatutnya kita kena ada perasaan lebih gembira daripada itu. Ya, huwa khair mimma yajma'un dalam surah Yunus surah 10 ayat 58. Kena ada rasa lebih itu. Kalau kita rasa terima hadiah daripada orang lebih gembira daripada menerima Al-Quran, tandanya apa? Tidaklah menjadi muttaqin. Ya, tidaklah menjadi orang yang bertakwa. Jadi itu clue untuk kita dapat pada ayat nombor 2. Baik. Kita berhenti sebentar. Kita nak tengok kepada kalau ada sebarang soalan di Zoom, silakan kalau nak buka voice ataupun kalau katakan nak di ruang soal ataupun di Facebook. Di Facebook tu kalau ada soalan mungkin Tuan Rizal kita boleh on kan kalau ada soalan lah ya. Sila type kan, kita boleh cuba address. Di Zoom silakan kalau nak buka mic tu, kita buka dulu ruang soal jawab. 1, 2 soalan kemudian kita resume kepada ayat nombor 3, 4 dan 5 insya-Allah. Ustaz, boleh tanya, adakah ini terlalu awal nak tanya apakah beza antara taufik dan hidayah? Okey. Terima kasih. Apakah beza di antara taufik dan hidayah? Yang ini soalan ni kita dah jawab minggu lepas ya. Tapi tak apa, kita ulang balik. Okey. Ataupun saya jawab di tempat lain, itu pun ada satu possibility juga. Okey, apa beza di antara taufik dan hidayah? Hidayah tadi kita dah beritahu ada empat lapis tadi kan. Maksudnya hidayah ni kita perlukan pada setiap masa. Pada setiap masa, pada setiap jalan kehidupan kita ini perlukan guidance untuk kita memilih jalan yang betul. Jalan yang betul. Pasal kita tidak mahu jalan yang salah kan. Ketika bercakap dengan anak, cara cakapnya salah. Ketika kita baca Quran, caranya salah. Ketika kita memimpin organisasi, caranya salah. Ketika menjadi ibu, caranya salah. Menjadi ayah, caranya salah. Ya, jadi kita perlukan guidance. Ya, pasal guidance ini menyebabkan kita lebih terarah. Kita ada umur 60, 70, 80 tahun saja. Kita tak nak langgar dinding sana, silap sana, sini, sana. Ya, khawatir kita tidak capai sampai destinasi kita. Itu adalah hidayah. Ya, itu sebabnya Nabi SAW pun memohon hidayah. Ya, pasal apa? Pasal selagi Nabi belum sampai ke syurga, Nabi kena minta hidayah agar istiqamah atas hidayah yang ada. Maksudnya contohlah ya, kita dapat tahu program ini, dapat hidayah. Tapi kita tak tahu posternya, tak tahu bilanya, dekat mana, ingatkan hari Khamis kan. Tengok ada hari Khamis malam, tiba-tiba Khamis siang, kemudian tu pula jadi hari Ahad. Itu adalah hidayah yang Allah berikan, kita dapat poster, dapat update, tetapi kita perlu hidayah lagi untuk kita bangun selepas asar, datang ke program ini, itu hidayah juga. Ya, guidance. Lepas tu kita nak guna Zoom, kan, nak guna ke Facebook, perlukan hidayah juga. Takut kita pergi ke Zoom lain ke, ataupun dekat skrin tak keluar ke, apa yang diceramahkan, penceramah tak keluar-keluar, tak dapatlah kita belajar. Kemudian kita dah belajar ini, kita nak memahaminya perlukan hidayah. Nak keluar daripada program ini, nak mengamalkan apa yang kita belajar. Contohnya saya nak jadi orang yang makin seronok, gembira bila dapat Al-Quran. Kalau Al-Quran dia happy, kan? Sebelum ni macam, okeylah, kan? Kawan-kawan saya dah ikut, saya ikut je lah. Tetapi lepas ini kita bina sendiri pasal ini hidayah kepada orang bertakwa. Jadi itu pun perlu hidayah. Dan untuk kita istiqamah perlukan hidayah. Pasal kita nak sampai hujung akhir hidup kita ini, tuan-tuan, kalau setengah page satu minggu, kita makan masa 24 tahun baru habis satu Quran. Cuba bayangkan. Itu saya bincang dengan Tuan Raja Azmi kan. Tapi kita mula dengan 3 bulan dulu. 3 bulan dulu. Lepas tu kita tengok, review balik. Kita kalau perlu resume, kita resume. Macam tu. Jadi setiap poin dalam hidup kita ni perlukan hidayah. Taufik apa maksudnya? Taufik ini adalah sesuatu yang Allah tentukan. Allah agree apa yang Allah nak berlaku sama dengan apa yang kita buat, maka berjayalah kita. Ya, contohnya lah ya, kita ni cadang nak pergi ke Kuala Lumpur hari ni. Tapi taufik tak sampai daripada Allah Subhanahu Taala, tak sampai ke Kuala Lumpur ni. Tak sampai. Kita nak, kalau boleh hari ni saya nak membaca satu juzuk. Bila tak dapat taufik daripada Allah, tak dapat baca satu juzuk. Jadi apakah yang perlu kita faham tentang taufik? Taufik ini ialah kita kena buat ikut pada apa yang Allah inginkan, barulah kita berjaya melakukan sesuatu. Dan kalau dalam surah Hud itu, ataupun dalam
surah yang seterusnya nanti kita akan tengok wama taufiqi illa billah. Nabi Syuaib menyatakan in uridu illa al-islah mastata'tu. Aku ini buat perbaikan, improve sebaik mungkin, tapi kejayaannya milik Allah. Maksudnya bagi kita kena improve cara kita mengurus masa, mengurus jadual, menguruskan buat sesuatu perkara agar bila kita improve, dia align dengan apa yang Allah inginkan, itulah yang dinamakan sebagai taufiq. Ya. Jadi apa beza taufik dan hidayah? Hidayah kita dapat pencerahan, taufik ini kita dapat kejayaan untuk buat sesuatu yang baik datang daripada Allah SWT. Baik. Kita ada satu lagi soalan. Dalam ayat-ayat tersebut, kenapa Allah guna Alkitab tidak Quran? Saya ditanya soalan ini, tapi hari ini saya tak mampu untuk jawab. Sekarang dah dapat jawab ke? Okay. Jadi Alkitab tidak Al-Quran kerana Al-Quran itu sesuatu yang dibaca berulang kali. Alkitab ini adalah suatu yang tertulis sebagai satu perlembagaan datang daripada Lauh Mahfuz untuk kita. Ada tempat kita akan wal Quranil dalam Yasin wal Quranil Hakim, kan. Kat situ Quran. Pasal di situ Quran ini sesuatu yang dibaca berulang kali, dia menimbulkan hikmah. Kalau di sini kitab Al-Quran ini perlu dibaca menjadi perlembagaan hidup, SOP hidup, barulah dia ini akan memberi manfaat kejayaan. Ada orang baca tapi dia tak kisah pun isinya sebagai panduan hidup perlembagaan, kan. Dia tempat kerja tak ada ubah pun cara hidupnya. Dia baca Quran banyak, 1 juzuk satu hari. Yang itu tidak akan menjadikan dia muflihun pada ayat nombor 5. Ya, so ada beza kan? Dia ada beza. Quran yang sama tapi ada fungsi-fungsi yang berbeza yang Allah highlightkan. Contohnya Quran ada namanya ialah Asy-Syifa ataupun An-Nur ataupun Az-Zikr. Bila Az-Zikr maksudnya Quran ini memberi peringatan. Jadi bila kita ada nama berbeza ini, kita sebenarnya makin jelas fungsi dia. Contohlah ya, kita boleh kata ini telefon. Gitu kan? Ini telefon. Tetapi kalau kita tengok kat sini, ada orang tengok ini telefon untuk telefon. Telefon. Kan? Ada orang kata ini sebenarnya adalah buku catatan saya. Pasal dia buat nota banyak kat dalam telefon. Ada orang kata ini adalah TV saya. Pasal apa? Dalam dia asyik tengok YouTube semata-mata. Ada orang kata ini adalah saya punya sekolah saya. Pasal saya sikit-sikit je kelas tadabbur, sikit-sikit je kelas tajwid, kelas itu, kelas ini. Jadi ini dia kata sebagai telefon, sebagai sekolah saya. Jadi fungsi berbeza tapi sebenarnya memang macam-macam ada. Maka Al-Quran ini ada banyak fungsi. Allah highlightkan di sini fungsi di dalam ayat 2 ini sebagai Al-Kitab. Kita bersedia menerima ia sebagai sumber hukum, sumber perlembagaan, sumber peraturan tanpa ragu. Okey, jadi itu adalah daripada ayat yang kedua. Baik. Ada soalan seterusnya. Ramai di kalangan kita setelah diberi hidayah tapi mereka gagal dengan godaan syaitan. Hati berbolak-balik. Justru bagaimana nak pastikan hal ini dapat diatasi? Ya. Soalan ini memang amat mantap. Dia banyak diadres kepada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Tetapi insya-Allah kita akan lihat sedikit clue jawapannya pada ayat 32, 33 hingga 36, 37 surah Al-Baqarah. Kita sampai nanti kita akan cuba tengok ya kepada perkara ini. Macam mana kita dapat hidayah? Ya, Nabi Adam dia dapat hidayah kan, tetapi dia diganggu oleh iblis kan. Fa'azal ataupun syaitan. Fa'azallahum syaitan. Itu clue dia. Maksudnya Nabi Adam adalah individu yang digoda oleh syaitan. Berjaya ke gagal? Gagal sebenarnya. Kan? Dia slip, tersilap. Tetapi macam mana nak recover balik? Yang itu bila kita faham sebenar-benarnya, insya-Allah bila sampai page yang tersebut nanti, kita akan dapat menghargai tentang soalan yang ada ni ya. Jadi saya bagi clue saja. Saya tak jawab secara menyeluruh. Assalamualaikum. Bagaimana untuk mengetahui kita diberi hidayah untuk tingkat keempat dan berada dalam lorong yang betul? Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Ialah kita memang berpegang kepada Al-Quran. Itu je. Tak ada jalan lain. Nak cakap Rasul dah tak ada dah. Kan? Tapi di sebalik sunnah-sunnah Rasul, kita belajar hadis, kita belajar Quran, kan? Bila kita tengok, kita amalkan saja, maka itulah yang akan guide. Yang akan guide kita untuk pastikan sampai hidayah nombor 4. Itu sebabnya Quran ini adalah syafaat untuk kita sebenarnya.
Lagi banyak tuan-tuan baca Quran ini, dia jadi apa, guard. Ya, jadi security guard kita yang akan menjaga kita, dan ia menjadi satu bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak jaga Quran, maka Quran tak jadi guide kepada kita. Ini akan dibincangkan kalau tuan-tuan baca surah Al-Hijr. Allah kata sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang bertanggungjawab menjaganya. Jadi kalau kita ni jenis orang yang, saya ni jaga Quran betul-betul ni, tuan-tuan sekali akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah. Nabi Muhammad jaga Quran, Nabi Muhammad dijaga. Malaikat Jibril membawa Al-Quran, malaikat Jibril diangkat, dimuliakan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang Yahudi kutuk dia, tapi okey je. Kan? So, itu adalah jawapan ringkas bagaimana kita nak capai hidayah nombor 4, pastikan hidayah nombor 3 dapat kita capai. Nombor 1 ada kan, semua kita ada mata, ada telinga, kita dengar ikut apa yang kita dapat. Nombor 2, hidayah untuk beragama ataupun hidayah untuk buat baik. Semua orang, ramai orang nak buat baik. Orang Kristian ke, Yahudi ke, Hindu ke, banyak kan, pelbagai kaum nak buat baik. Tapi tak cukup, itu level 2. Fitrah itu bagus, ya. Semua orang lahir dalam fitrah itu, tapi dia perlulah mengikut kepada Quran daripada sunnah Nabi. Itu nombor 3, ya. Bila kita baca, belajar ni, sebenarnya kita nak capai nombor 3. Kalau dapat nombor 3, insya-Allah nombor 4 dapat. Ya, kita doakan husnul khatimah, hidup dengan Quran. Nabi itu wafatnya dengan Quran. Sahabat walaupun awalnya buat perangai macam-macam, tapi akhirnya peluk Islam dan hidup dengan Quran. Bila cakap tentang hidup dengan Quran, tuan-tuan kena ingat, ya, hidup dengan Quran ni bukan sekadar baca faham saja, tapi mereka perjuangkan Al-Quran. Itu sebabnya tuan-tuan yang ada di online sekarang boleh share. Inilah cara kita berjuang kan, share dengan kawan, nanti masuk Telegram program ini, beritahu lagi kawan bulan depan ke, ya. Kalau sekarang ni ada 270 orang online dan juga di Zoom kita ada sekitar 177 orang. Kita nak ajak lagi, ya, pasal bagi Nabi, bagi sahabat, mereka bersama Quran ini bukan untuk baca seorang-seorang saja. Bukan sekadar me time. Itu okey, itu penting waktu malam. Waktu siang mereka kebanyakannya mereka usahakan untuk ia disampaikan, diperjuangkan. Pasal nilai Quran ini dia perlu diperjuangkan. Ya, kalau tak diperjuangkan, orang yang tak bawa Quran, perjuangkan pula ideologinya, maka hancurlah. Bergaduhlah, kan, buat kerja itu tak amanah dan sebagainya. Okey. Baik. Ada suatu soalan lagi. Bolehkah dikatakan taufik itu seperti cara atau kaedah mencapai objektif dari hidayah yang diberi? Taufik ini ketentuan daripada Allah. Apa Allah suka. Okay? Standard Allah. Jadi bila kita dapat taufik, maksudnya kita mendapat standard daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bolehkah dikatakan taufik itu seperti cara atau kaedah mencapai objektif? Memang taufik itu adalah objektifnya, kejayaan. Okey. Itu saya bagi tahu secara ringkas je lah, ya. Saya beritahu secara ringkas. Nanti kita akan tengok pasal kadang-kadang kita ambil konseptual, tapi sebenarnya Quran ni dia pasal jelas, bila kita sampai pada ayatnya itu, dia akan cerahkan betul-betul. Ya, dan lebih daripada itu kita tak payah ambil sangat, kita fokus sahaja kepada apa yang Quran cakap, kerana ia mempunyai syifa, ubat yang tersendiri. Inilah kadang-kadang kita kan nak ubat kan. Kita buat teori itu, ini apa sebagainya, tapi bila cakap pada doktor cakap kau ambil ubat ni, kau telan, insya-Allah dengan izin Allah nanti selesai. Pasal di sebalik ubat itu sudah ada kajian yang tersendiri. Ya, nanti kita akan sampai, kita akan bincang perkara tersebut. Baik. Kita pergi kepada ayat yang ketiga, bercerita tentang apa? Tentang orang yang bertakwa. Bila ayat kedua tu Allah cakap hudal lil muttaqin, maka pada ayat yang ketiga itu Allah ceritakan tentang ciri orang yang bertakwa. Ya, ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4. Okey, ayat 3 apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat 3, ya. Iaitu siapakah orang yang bertakwa? Kalau ada yang tanya, apa takwa tu? Takwa itu sebenarnya ialah kita menjauhkan ataupun menjaga diri kita daripada perkara yang membahayakan kita. Daripada perkara wiqayah. Wiqayah ini menjauhkan diri daripada perkara yang membahayakan.
ya, membahayakan. Bahaya di dunia dan juga bahaya di akhirat. Di dunia ini daripada segala masalah, di akhirat nanti daripada neraka Allah SWT. Itu orang yang bertakwa. Jadi bila bercakap tentang muttaqin, ya, ini dalam bentuk isim ataupun noun, kata nama, maksudnya ialah dia memang orang yang betul-betul jaga dirinya daripada kena serang masalah di dunia dan juga masalah di akhirat. Macam mana dia jadi orang yang bimbang ataupun jaga diri dia, iaitu dengan dia menunaikan apa yang Allah suruh dan menjauhkan daripada apa yang Allah larang. Itu orang bertakwa. Ya. Jadi macam mana saya nak tahu Allah suruh apa? Itulah dia baca kitab. Kan? Barulah dia tahu, oh sebenarnya Allah suruh saya buat ini, jangan buat ini. Kena cara berfikir begini, jangan fikir begini. Begitu ya. Itu orang bertakwa. Orang yang tak bertakwa, apa dia buat? Apa aku kisah? Kan? Apa aku kisah? Itu orang yang tidak bertakwa. Mengapa jadi begitu? Kerana dia ragu-ragu kepada kehebatan Allah. Mengapa dia ragu-ragu? Pasal dia sendiri tidak ada sikap alif lam mim. Kalau tuan-tuan tengok dia punya sequence tu nampak kan? Bahawa ayat dalam Al-Quran ni dia punya kaitan antara satu sama lain tu, daripada ayat nombor 1 Fatihah sampai akhir surah An-Nas tu, dia memang cantik sebagai satu. Ya. Bila kita tadabbur ini kita akan nampak sedikit demi sedikit. Maka apa ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman, ya, mereka itu sentiasa beriman dengan perkara ghaib. Yu'minun itu mudhari'. Mudhari', ya, maksudnya sentiasa bina keimanan itu. Tuan-tuan hari ni bina keimanan itu, besok pun kena bina keimanan itu. Sentiasa beriman, ya. Dan iman itu mesti meningkatlah, kan? Kalau bina keimanan, bina, kan? Kalau kita yu'minun ini maksudnya mudhari' istimrar itu, kalau katakan hari ini beriman tahap ini, besok makin rendah, betul makin rendah, itu bukan maksudnya sedang beriman, itu sedang berkurang iman. Kan? Yu'minun ini adalah dia membina iman. Dia sikit bina kepada al-ghaib. Siapa al-ghaib? Al-ghaib ini yang tak nampak. Utama sekali beriman kepada Allah. Yang tak nampak apa lagi? Kepada para malaikat. Tak nampak lagi apa? Kepada Rasul. Tak nampak lagi apa? Kitab Al-Quran ni kita tak nampak, tuan-tuan. Kita nampak yang dia tulis itu. Tapi sejarah dia turun daripada Luh Mahfuz itu kita tak nampak. Dibawa oleh Jibril kita tak nampak. Kan? Hari akhirat kita tak nampak. Qada qadar tak nampak. 6 rukun iman itu sebenarnya semuanya al-ghaib. Ya, semuanya al-ghaib. Jadi, mengapa kena percaya pada perkara ghaib ini sebagai ciri orang bertakwa? Dia macam ibu cakap pada anak, jangan main tepi longkang. Pasal anak tu tak tahu, tak nampak bahawa ada bahaya kalau masuk dalam longkang. Gitu kan? Dia tak nampak. Jadi seorang ibu dia nampak, kalau dia terjatuh nanti patah tangan ke apa sebagainya, menyusahkan. Susah diri dia, menyusahkan mak dia sekali lah, kan. Okey. Jadi ceritanya ialah orang yang bertakwa, yang jauhkan daripada masalah, kan dah definisi tadi dah jelas kan, nak jauhkan daripada masalah di dunia, menjauhkan masalah daripada hari akhirat, maka orang itu buat apa yang Allah suruh, jauh daripada apa Allah larang, maka dia punya cirinya itu Allah spesifik. Pertama, dia percaya. Percaya, ya. Yang kedua, sentiasa mendirikan solat. Bukan menunaikan solat, ya, mendirikan solat. Nanti kita bincang. Nombor 3 ialah daripada rezeki mereka infakkan. Daripada rezeki mereka infakkan. Jadi ini adalah perkara yang kita boleh belajar daripada ayat nombor 3. Kita dah biasa, ya, tetapi kita nak beri penekanan kepada apakah 3 perkara yang ada dalam ayat 3 ni, ya. Iaitu yang pertama apa? Percaya kepada al-ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita ambil dahulu kepada allazina yu'minuna bil ghaib. Ya, saya tunjukkan sikit dia punya skrin. Allazina yu'minuna bil ghaib ini mudah ceritanya, tu ada slide sikit tu kan. Okey, cuba tengok. Dalam kehidupan kita, bila kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, apa sebagainya, 6 perkara itu, salah satu kemahiran kita menguruskan percaya pada perkara ghaib ini adalah syariatullah, sunnatullah dan qadarullah. Ya. Dalam sesuatu perkara berlaku itu ada syariat yang perlu dipatuhi, sunnatullah peraturan yang ada, ya, dan juga qadarullah yang tentu ditentukan oleh Allah Subhanahu taala. Sebenarnya sunnatullah tu dia dah cover dah qadarullah dengan syariatullah, cuma saya asingkan untuk kita mudah memikirkan, mendapatkan
mendapatkan kemahiran ini, ya. Pasal bila kita dah nak jadi orang bertakwa, sifat pertamanya percaya pada perkara ghaib. Dah biasa kita dengar. Kan? Tetapi percaya perkara ghaib dengan khurafat perkara ghaib, dua perkara berbeza. Apa bezanya? Khurafat dengan beriman. Beriman kena dengan ilmu. Khurafat, hantam saja. Kan? Contohnya, kat belakang tu ada hantu. Contohnya kan. Ataupun nanti bulan Safar nanti kena mandi Safar. Itu adalah khurafat. Tak ada ilmu di sebaliknya. Kan? Tak ada ilmu di sebaliknya. Teka-teka je. Kan? Oh, sebenarnya ada penunggu daripada laut, ada penunggu daripada situ sini. Dia ni berkuasa. Kalau kita tidak bagi semah ataupun hidangan, nanti kita kena kacau. Saya pergi ke Indonesia dekat satu gunung tu. Dia kata dia kena bagi lembu ke, kepala lembu ke, ataupun lembu lah. Kan? Pasal kalau tidak, gunung tu akan marah dan akan meletus. Padahal itu gunung berapi. Kan? Gunung berapi ni memang dah masa je lah. Okey. Jadi percaya pada perkara ghaib ini, kita ambil contoh mudah lah ya. Kalau tuan-tuan petang ni makan apa? Makan nasi lemak. Tak adalah pagi kan. Pagi tadi makan nasi lemak ke, petang kita minum makan roti ke, contohnya lah ya. Syariatullah ni apa? Kalau kita percaya pada Allah SWT, kita ikut syariat Allah, kita makan tangan kanan, nasi lemak tu halal, ya. Itu contoh. Tuan-tuan boleh isi tempat kosong lah tu kan. Apa lagi? Baca bismillah, itu syariat. Sunnatullahnya itu ialah apa yang kita kena buat. Makan nasi lemak, ambil lah sudu, kan. Kalau makan tangan, pakailah tangan, kan. Janganlah kita kata tak apa kot, saya ni percaya kepada Allah SWT, percaya pada para malaikat, nanti nasi itu akan terbang masuk dalam mulut saya. Itu tidak mengikut kepada peraturan alam ini yang Allah suruh kita buat. Itu namanya sunnatullah. Okey. Tetapi itu yang kita buat, syariatullah dan sunnatullah. Qadarullah ini ialah apa yang ditentukan, qadar, ketentuan Allah SWT yang kita tak buat. Tak payah buat. Contohnya nasi lemak tu, dia punya kelapanya, dia punya nasi tak payah tanam. Apa lagi? Dengan ada orang jual nasi lemak kan. Dan nasi lemaknya itu sedap pula tu. Ya, kemudian apa lagi? Dia sampai ke rumah pakai food panda, contohlah kalau kita tak masak sendiri kan. Itu semuanya adalah kuasa-kuasa daripada Allah, ya, ketentuan daripada Allah, dan Allah susunkan segala-galanya. Yang kita kena buat, baca bismillah, dan juga kita makan pakai tangan tadi tu, ataupun kita letak dalam pinggan dan kita kunyah-kunyah lah tu. Sikit je. Gigi kita pun Allah yang tentukan untuk dia boleh gigit dan tak sakit. Jadi tuan-tuan boleh bezakan ya. Kejayaan makan nasi lemak, sebenarnya kita buat syariatullah, sunnatullah tu sikit je yang kita buat. Sikit saja yang buat. Yang ditentukan, yang dibuat oleh Allah SWT, qadar Allah yang ditentukan oleh Allah ni amat banyak. Amat banyak. Itu makan nasi lemak. Kita ambil lah belajar Quran. Syariatullahnya kita pakai pakaian menutup aurat, kita ambil air sembahyang, ya. Itu syariatnya. Sunnatullahnya kita memanglah kena duduk dekat depan telefon ke, pakai iPad ke, bagi besar sikit pasal kita nak belajar dengan lebih jelas. Itu yang kita kena buat. Kalau tak buat, kita pakai je telefon kecil macam ni, mungkinlah bagi setengah orang nampak, bagi setengah orang tak nampak. Tapi qadar Allah, maksudnya Allah izinkan kita dapat ini. Ya, ada pula orang daripada Korea lah, daripada China yang membuat item ini, kemudian kita beli, ya, dan kemudian kita dapat gunakan. Semua ketentuan-ketentuan itu bukan kita yang susun. Siapa susun? Allah dengan taufik. Tadi yang taufik tadi kan, dengan taufik Allah SWT, Allah susun, kita buat 2-3 perkara, 20 perkara, maka kita berjaya. Ya. Okey, apa lagi? Buat bisnes contohnya. Buat kelas ni contohnya, kan? Contohnya, buat kelas ni kita pun baca bismillah. Ya, kita berdoa kan, nak pastikan kelas pada hari ini berjalan dengan lancar contohnya. Itu syariatullah. Sunnatullahnya, apa yang kita kena buat, pasukan kita kena berkomunikasi. Ini RH Qiraat Center lah, berkomunikasi. Kan? Ada senarai semak, okey, nak buat pengumuman dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat apa sebagainya. Orang ni buat ini, buat ini. Itu semua adalah kerja-kerja di peringkat sunnatullah yang kita kena ikut, kena susun. Kalau kita tidak ada senarai ataupun kita kata okey, orang ni memang dah akan buat ni lah, kan, insya-Allah Allah bantu. Kan, sekali terlupa, kan, kalau kita tak buat,
Maksudnya ialah qadar Allah itu menunjukkan, okey, minggu ini walaupun kamu dah susun, tapi Allah tentukan kamu tak ingat ataupun tak dapat buat perkara tersebut. Maksudnya, siapa yang berkuasa? Adakah Allah yang berkuasa ataupun manusia sebenarnya yang banyak membina untuk kejayaan tersebut? Apa jawapannya tuan-tuan? Mungkin boleh type dekat kawasan komen tersebut. Bila kita buat sesuatu, kan, yang banyak buat kerjanya, sebenarnya Allah yang banyak buat kerja ke kita yang banyak buat kerja? Boleh type di ruang komen tu. Allah, kan? Kita dah nampak dah, makan nasi lemak Allah banyak buat bagi kita. Belajar Quran, telefonnya tak ada pula tuan-tuan, berdoa pula pagi tadi, ya Allah, aku bimbang nanti telefon aku ni rosak ataupun aku ni tak dapat internet yang boleh aku dengar. Tak ada kan? Pasal kita dah rasa tahu dah, la raiba fi, tidak ada keraguan kepada Allah, kepada Al-Ghaib, maka kita banyak selesa ataupun mudah kerja kita. Kalau tidak, memang jam tuan-tuan. Nak pastikan internet itu pencawangnya okey, kemudian nak pastikan dia punya signalnya okey, baru kita dapat belajar Quran pada hari ini. Tak ada pening kepala kita kan? Kita buat apa yang kita kata buat je. 10 item, 20 item gitu. Ya. Jadi, bila ada sesuatu yang tidak berjaya, kita masih lagi, bila kesan percaya pada perkara ghaib ini, ialah kita gantungkan pada siapa? Gantungkan pada Allah, jangan gantungkan sangat pada manusia. Ini penting ni. Mengapa penting? Apa kesan kalau kita gantungkan terlampau tinggi kepada manusia berbanding gantungkan tinggi kepada Allah? Yang ini saya nak minta di Zoom, siapa-siapa yang sudi nak menjawab tu, silakan. Apa kesan kalau kita ni gantung harapan kita kepada manusia ni lebih kepada Allah? Ada tak siapa-siapa nak cuba menjawab? Bergantung di online tu dah ada, tapi ada yang nak bersuara ke? Kita akan dikecewakan oleh makhluk. Akan dikecewakan, ya, akan dikecewakan oleh makhluk. Ya, bila kita bergantung tinggi sangat kepada manusia berbanding bergantung tinggi kepada Allah Subhanahu Taala. Bila kita buat kerja kan, buat bersungguh-sungguh ni. Kemudian kita gantungkan kepada diri kita. Kita kata betulnya ini memang akan jadi sempurna, memang baiknya, kan? Bila tak jadi, apa jadi? Kita akan kecewa. Mengapalah saya terlupa, saya tak buat. Dia akan jadi begitu. Stres jadinya. Ya, dia akan jadi stres. Tetapi kalau kita dah buat yang terbaik, kemudian kita buat, alamak, satu terlupa. Satu tidak sempurna. Tapi kita tahu, qaddarallah, Allah yang berkuasa. La haula, kan? Tidak ada kekuatan wala quwwata illa billah. Ya. Jadi dua kan? La haula wala quwwata illa billah, dan juga la haula wala quwwata illa billah. Ya, ada kuah dan ada yang la haula illa billah. Ketika beribadah memang kita tidak ada kekuatan langsung. Allah yang izinkan kita buat sesuatu perkara. Itu kita bincang nantilah, ya, beza di antara perkataan la haula illa billah dengan la haula wala quwwata illa billah. Tapi poinnya apa? Poinnya ialah kekuatan milik Allah, qadar Allah, ketentuan semuanya Allah yang berkuasa. Jadi bila kita dah buat yang terbaik, bila Allah kata begini, kita kata, ya Allah, aku akan baiki lagi ya Allah. Kita tidak akan menggantungkan segala-galanya pada diri kita. Bila gantungkan pada diri kita, kesannya apa? Dia akan jadi blaming. Kan? Blaming yang kita menyalahkan untuk kita baiki, okey. Tapi blaming yang menyebabkan kita kecewa dan kita putus asa, itu bahaya. Ya, nanti kita akan tengok cerita iblis ni, dia rasa diri bagus, ya, dan kemudian dia blame kepada dia rasa diri bagus, dan bila dia dah rasa dia bersalah, dia akan mula blame sana, ya. Itu kesan apabila pergantungan adalah pada diri kita ataupun kepada sesama manusia. Tapi mungkin ada orang tanya, kan, tapi dalam tempat kerja macam mana? Kan saya dah bagi arahan pada dia, dia kena buatlah. Kan? Kalau dia tak buat, kecewalah saya. Memanglah begitu kan. Nabi pun kecewa ketika perang Uhud itu ada sahabat yang turun daripada
daripada Jabal Rumman, Jabal Memanah. Ya, Jabal Memanah itu turun, tak ikut cakap Nabi ketika di hujung. Sepatutnya tak bertahan dulu, jangan bergerak. Tetapi apakah yang diajar oleh Allah bila 70 orang meninggal? Ini 70 orang meninggal, tuan-tuan ya. Maksudnya dah bagi arahan tak ikut, 70 orang meninggal. Allah kata fabima rahmatin minallahi lintalahum pada surah Ali Imran. Dengan rahmat Allah kamu berlemah lembut. Maksudnya apa? Masih Allah suruh bergantung pada Allah, dan bila bergantung pada Allah, orang ini berlemah lembut. Yang dah lepas lah. Kan? 70 orang meninggal, insya-Allah syahid. Tapi kamu jangan pula menambah lagi kesengsaraan orang yang dah buat silap, kita tekan dia sampai dia lari daripada kebaikan. Pasal orang kan buat silap dia takut kan, dia akan bersembunyi. Anak kita buat silap dia bersembunyi, ya. Kalau kita buat silap pun kita bersembunyi, kita rasa macam alamak, rasa bersalah. Itu memang sifat. Tetapi orang yang baik ataupun orang yang tahu perkara tersebut, jangan tekan pula, tekan, bersifat kasar, marah kan. Oh, pengking, itu bukan kaedah Nabi. Bukan kaedah orang yang dapat rahmat daripada Allah. Bukan kaedah orang yang bergantung pada Allah. Pasal orang bergantung pada diri, dia kalau tengok orang lain, dia harapkan si suami ataupun si isteri ataupun staf dia buat apa yang dia buat, inginkan. Bila tak buat, dia akan rasa amat kecewa pasal saya dah cakap. Kan? Saya dah cakap. Tapi kita tahu bahawa cakap kita ni ada kekuatan ke ataupun qadarullah yang ada kekuatan? Jawapan tuan-tuan, kita punya syariatullah, sunnatullah, usaha kita itu dengan qadarullah, ketentuan Allah itu, siapa yang kuat? Allah. Bila Allah yang kuat, bila ada perkara tak jadi, kita tahu bahawa ya Allah, engkau tak izinkan lagi ya Allah, aku akan berusaha lagi. Moga-moga engkau bantu aku ya Allah, beri ketentuan, beri taufik agar apa yang aku buat ini berjaya. Menyebabkan dia tak adalah marah-marah pada orang kalau orang tak ikut cakap. Tak ada dia cakap, engkau ni aku dah ajar tak faham-faham. Perkataan itu timbul kerana apa? Kerana kita rasa kita hebat. Kan? Kita rasa kita hebat. Sepatutnya aku dah cakap ni tapi aku tak faham. Kan? Tapi sebenarnya alif lam mim kan, yang faham ni siapa? Allah. Yang boleh memahamkan orang siapa? Allah. Yang tak berkuasa langsung pun, yang hanya berusaha saja siapa? Fazrul Ismail. Macam tu kan? Kalau kita katakan kita dah rancang satu projek, kan? Dah satu projek, tiba-tiba ada pula 2-3 error berlaku. 2-3 error berlaku, kan? Kalau kita bergantung pada diri kita, pasukan kita, kita akan kecewa. Mengapa awak? Kan? Tapi kalau kita mengambil kaedah Nabi Adam, nanti kita akan tengok ya, sebenarnya apa yang kita bincangkan sekarang ini adalah sifat yang nanti kita tengok dalam Nabi Adam, dia buat perkara yang samalah apa yang kita bincang sekarang ni. Iaitu apa? Bila tersilap, mengaku saja, ya, move on. Mengaku move on, ya. Dia tidak ada blaming ataupun diri tu dia rasa macam menyesal tu sampai 10 hari. Menyesal okey kan, kita buat silap, kita menyesal, nak bertaubat okey. Tetapi jangan sampai kita sampai 3-4 hari tak tidur malam. Kan? Pasal apa? Pasal kita rasakan bahawa mengapa saya ni? Ya. Kalau mengapa saya, terus dia mengaku pada Allah, ya Allah, aku telah menzalimi diriku ya Allah. Terbuat silap ya Allah. Tolong ya Allah, ampunkan aku. Kalau tidak aku jadi orang yang rugi. Lepas tu move on. Teruslah baiki, besok baiki. Kan? Buat sistem balik, sunatullahnya kita kena baiki, kena ada reminder kan. Kalau katakan syariatullahnya kita doa banyak-banyak, pasal bila doa ni kita jadi lebih tenang ketika menguruskan sesuatu perkara. Baik. Jadi itu adalah daripada ayat yang ketiga, perkara pertama tentang apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Okey. Baik. Kita nak bergerak. Boleh? Kita nak bergerak kepada masih ayat ketiga, tetapi kita nak tengok komponen kedua, wa yuqimunas solah. Ya, wa yuqimunas solah. Kita tengok slide kita balik semula. Okey. Jadi kita tengok ayat kita, wa yuqimunas solah. Ya. 3 serangkai dalam ayat nombor 3, ada 2 perkara dalam ayat nombor 4. Jadi kita hari ini mungkin sempat cover sampai ayat nombor 3 kot. Kan? Next time nanti bolehlah kita tengok balik semula. Baik.
Wa yuqimuna solah bukan menunaikan solat tapi mendirikan solat. Ya, mendirikan solat bukannya menunaikan solat. Bukan wa'atu zakah ya. Wa'atu tu menunaikan tapi wa yuqimuna solat. So ada soalan um, kita ambil dulu soalan ini yang disyarahkan oleh Imam Qurtubi, dikumpulkan dalam satu ayat berkaitan dengan 3 konteks sebuah takwa. Apakah ia? Ada 3 kan, 3 serangkai tadi lah. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, iman kepada perkara ghaib ini adalah urusan hati. Solat, mendirikan solat adalah urusan badan, dan juga infak itu adalah urusan harta. Orang bertakwa dia uruskan hati, uruskan tubuh badannya dan uruskan hartanya. Dan ini adalah satu penjelasan bagaimana nak jadi orang yang bertakwa. Ya. Kalau ada orang kata saya ini bertakwa, sembahyang okey kan, dia kemudian jaga hatinya tetapi dia tidak uruskan harta dengan baik, itu bukan orang bertakwa. Kan? Ataupun dia ada harta derma banyak kan, tapi dia tidak jaga dari segi hatinya. Hatinya asyik nak marah orang je kan, tak puas hatinya marah kan, ataupun tak jadi satu perkaranya nak hentak meja contohnya. Itu maksudnya orang itu masih lagi tidak membuat latihan hati. Dia kena ada latihan badan ya, ataupun dia punya amal dari segi badan, daripada hati dan juga dari segi harta sebentar tadi. Okey, itu soalan yang kita dapat untuk menjelaskan jawapan daripada Imam Qurtubi. Kemudian kita tengok kepada solat tadi. Mengapa diibaratkan perbuatan solat itu dengan perkataan iqamah, dirikan, bukan tunaikan. Ya, Allah tidak berfirman lakukan ataupun tunaikan. Wa atus solah, bukan ya. Tetapi wa aqimu ataupun wa yuqimuna solah. Kerananya tidak cukup apa yang diketahui oleh akal fikiran dengan gambaran luaran saja, maka yang sebenarnya mendirikan solat, mendirikan yang zahir dan mendirikan yang dalam. Zahir dan batin. Zahir itu apa? Rukunnya, kewajipan syarat-syaratnya, ada air sembahyangnya, itu tuan-tuan tahu ya, yang kita belajar fiqh. Tapi batinnya apa? Iaitu hadirkan hati ketika solat. Itu penting tu, hadirkan hati, bukan hadirkan kunci. Kan? Hadirkan hati, bukan hadirkan projek-projek ke apa sebagainya. Dan tadabbur, ini Imam Sa'adi, tafsir As-Sa'adi nyatakan, tadabbur apa yang disebut dalam solat. Bila kita cakap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kena tahu apakah isinya, tadabbur apa yang kita baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita kena tadabbur, kita kena belajar dulu di luar solat ya. Carilah ya, kalau di Akademi SDG kita ada buat program high impact solat, kita belajar balik rukunnya, apa dia punya tadabbur ayat-ayatnya, agar ketika kita solat itu kita dirikan batin dan juga zahirnya. Zahirnya ialah pergerakan kita, tapi batinnya itu apa yang sebenarnya kita cakap. Ya. Jadi kalau wa'atus solah, dia tunaikan solat, mungkin dia rukuk, sujud apa sebagainya ada, tetapi mungkin tidak menjiwai ya apa yang dia baca dalam solat itu. Jadi ini yang dijawab oleh Imam As-Sa'adi dalam tafsirnya mengapa Allah menggunakan perkataan wa aqimus solah ya, ataupun wa yuqimu nas solah yang ini. Okey. Jadi kalau kita tengok beriman dan mendirikan, kat sini urusan hati, di sini urusan badan ya. Jadi bila seseorang itu makin beriman ya, dia akan makin bersolat. Okey. Dan iman kita ini dia akan naik, dia akan turun. Ya, iman kita akan naik dan akan turun. Jadi kalau ketika iman kita naik, okeylah kan, tapi dia akan turun waktu bila? Waktu Zuhur. Ya. Kemudian dia naik balik. Lepas Zuhur tu dia naik balik, lepas tu dia akan down balik waktu Asar. Dia macam saham pula kan. Dia ada naik turun, naik turun. Maghrib dia masa antara maghrib tu dia naik, lepas tu masa maghrib dia turun. Maka ketika turun itulah kita kena bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan menguatkan keimanan kepada perkara ghaib. Ya, itu sebabnya tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan tadilah kita cakap tentang buat projek ya, kita ada projek besar ni. Lagi projek besar, kita perlu bantuan besar dari Allah. Ya, kita kena keimanan pada perkara ghaib, sunnatullah, qadar sunnatullah dan juga syariatullah tu kita buat betul-betul.
agar qadar Allah tu membantu kita. Qadar Allah, Allah tentukan, Allah bantu projek kita menjadi. Tapi cabarannya apa? Ketika kita sibuk, apa jadi? Kita terlambat sembahyang, kan? Pasal apa sibuk lah, banyak urusan, ya. Ataupun ada juga orang yang buat majlis Quran, kan? Kalau majlis khatam Quran, dia buat majlis Quran tapi solat lambat. Kan? Jadi mana? Adakah boleh jadi begitu? Kalau ikutkan kepada di sini, makin beriman, makin mendirikan solat. Ni package, 3 dalam 1. Jadi kalau seseorang itu, dia dah sampai waktu zuhur tapi dia bertangguh zuhur itu, sebenarnya keimanan pada perkara ghaib ni itu sebenarnya dah down dah. Pasal sebenarnya pada waktu itu, yang hanya penting adalah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ingat duit, bukan ingat projek, bukan ingat majlis Quran. Majlis Quran pun boleh, pasal syaitan ni biasalah kan, dia cakap pada perempuan yang suka Quran ni, dia goda cara Quran. Kan? Orang suka bersedekah, dia tiru ataupun goda cara sedekah pula. Kan? Sedekahlah, ambillah gambar, kan? Viralkan untuk beritahu kamu tu hebat, derma. Macam tu kan. So, syaitan ni dia memang perangkap. Kan? Perangkap yang dia tak pernah lupa pelanduk. Pelanduk je yang selalu terlupa. Jadi kita nanti akan belajar tentang perangkap syaitan dalam surah Al-Baqarah ini. Baik. Jadi kalau kita nak selalu dibantu oleh Allah, waktu solat itu sebenarnya clue. Kalau katakan kita buat satu projek, kita rasa amat produktif ketika waktu solat itulah datang idea nak beli itulah. Kalau orang yang berniaga kan, Shopee ke, yang main saham ke, waktu nak solat itulah waktu tu datang offer, datang macam-macam. Bagi orang yang tahu bahawa qadar Allah itu lebih penting daripada sunnatullah dan juga syariatullah yang dia buat, dia akan buat apa? Dia berhenti ke dia terus solat? Dia berhenti je terus. Dia berhenti ke dia teruskan apa yang dia buat? Dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Pasal dia tahu bahawa bahaya kalau saya tak berhenti. Kan? Bahaya kalau perkara besar saya tak berhenti, saya solat istikharah. Ya. Pasal keimanan ini kepada Allah ini dibuktikan dengan solat. Ya. Dibuktikan dengan solat. Baik. Jadi itu adalah perkara yang kedua. Dan orang yang solat, ya, kalau katakan orang yang lelaki pergi berjemaah di masjid, sekarang ni pun kita berjemaah di rumah contohnya. Kalau kita berjemaah, kita berinteraksi dengan manusia, kita tahu manusia ada masalah, cabaran dan sebagainya, maka kesannya apa? Kita daripada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada sebahagian rezeki yang ada, kita nak infakkan. Allah cakap kat sini istilahnya razaqnahum, bukan duit kita ya. Allah rezekikan duit pada kita. Sebabnya kita kena faham bahawa duit yang kita ada dalam bank itu bukan kita punya. Kan? Allah rezekikan, itu ada dalam bank tu. Kan? Kalau Allah tak rezekikan, tak ada ni. Kan? Kita dah nampak dah, ada bisnes sekarang ini Allah tak rezekikan, tak ada. Dulu besar betul, kan? Boleh buat macam-macam gaji sampai beratus ribu, tapi bila Allah tak rezekikan, ya, tak ada. Jadi bila kita faham bahawa apa yang ada di sekitar kita, tuan-tuan dalam bank ke, emas ke apa ke, itu Allah rezekikan. Dan Allah cakap wa mimma, daripada sebahagian, bukan semua ya, wa mimma, daripada sebahagian daripada rezeki itu mereka infakkan. Dia dah tahu dah ini Allah bagi ni. Allah suruh yunfikun, sentiasa infak. Hari ni dah infak ke belum tuan-tuan? Kan kena tanya. Hari ni saya dah infak ke belum? Dah, belum. Belum. Kena cari tempat untuk infak. Kalau dah, okey, besok dia setiap hari itu, kalau setiap hari menunaikan solat, bukan menunaikan, mendirikan solat setiap hari beriman pada perkara ghaib, ya, motivasi kita, cara kita pandang sesuatu itu dengan cara beriman pada perkara ghaib, setiap hari kena infak, mudhari' setiap hari. Baru kita dapat mencapai sifat orang bertakwa, ya, dan bila kita capai begini, kesannya apa? Kesannya kita akan dapat yang Allah nyatakan di dalam ayat ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka mendapat hidayah daripada Tuhan, mereka itu adalah orang yang berjaya. Jadi ini kita cover ayat 1, 2, 3. Ayat nombor 5 tu kita tak bincang lagi, ayat nombor 4 tu. Tapi kita ambil masa sikit pada ayat ni, pasal ayat ni kita selalu ulang, tuan-tuan mungkin hafal. Ya. Kita nak menjiwai, memahami tentang ayat ini agar bila kita tanya soalan, ya, mengapa ayat ini Nabi baca pagi dan petang? Ma'thurat kan? Bacaan yang Nabi baca pagi dan petang. Kerana ayat ini kita dah tahu dah. Banyak sangat permata, banyak sangat pelajaran praktikal untuk kita ambil tindakan.
Allahu alam. Kita berada pada 6.30 ya. Kita buka kepada persoalan di Zoom dan juga soalan di Facebook ya ataupun di StreamYard. Silakan kita di Zoom dahulu kalau ada yang nak berlisan, menggunakan lisan. Okey, Muhammad Faris, silakan. Nak tanya pakai suara pun boleh. Terus tak payah type. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kan tadi kita bincang lah kan pasal ke surah Al-Baqarah kan ayat 1 sampai 3 lah kan. Jadi macam mana kita nak kaitkan sifat merendah diri tu dengan cara seorang tu beriman, sebab kadang tu mungkinlah kita tak adalah merendah diri sangat kan, tapi macam mana kita nak tingkatkan supaya kita sentiasalah kita rasa diri kita ni hamba dan agar iman kita tu dia dah dapat konsisten lah, tak adalah macam turun lama, dia ada konsisten tu lah dalam nak beriman. Baik. Terima kasih. Sebenarnya bila bercakap tentang iman ini nak konsisten, ya, tadi kita dah ada jawapan dah kan dalam ayat ketiga. Iaitu iman itu dia berkadar langsung dengan solat, berkadar langsung dengan infak. Lebih kurang gitulah. Kalau belajar matematik tu ada berkadar langsung. Okey. Apa maksud berkadar langsung? Hari ini kena cek solat kita, mendirikan ya, bukan menunaikan. Kita dah belajar tadi kan, mendirikan batin dan juga zahirnya. Jadi kalau katakan hari ini mendirikan solat batin dan juga zahir itu dia 50%, dia memberi kesan kepada iman kita 50%. Jadi kena buat apa? Kita kena istighfar pada Allah. Itu sebabnya kan lepas solat Nabi kan istighfar. Sunnahnya kan. Bukannya lepas baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dah solat. Bukan gitu kan. Terus saja Astaghfirullahalazim. Pasal kita mohon Allah ampunkan kekurangan dalam solat ketika wajib didirikan, kita mungkin tunaikan saja. Kita kena ada awareness itu. Ya, awareness itu kena ada. Baik. Jadi berkadar langsung dengan solat. Solat kualiti zahir batin itu kena betul-betul. Zahir itu kita belajar fiqh lah kan, belajar daripada ustaz. Zahir itu daripada wuduknya, kena buat persediaannya kan. Kalau boleh ada ba'diyahnya, qabliyah dan ba'diyahnya. Itu semua persediaan-persediaan untuk kita guard ya. Kalau dalam surah Al-Mu'minun tu li salawatihim yuhafizun, untuk dijaga betul-betul solatnya itu. Okey. Jadi itu dari segi solat. Kemudian kita bincang dari segi apa kaitan iman dengan infak. Makin seseorang itu banyak berinfak, maka dia makin lagi membina iman. Persoalannya ialah berapa ringgit yang banyak? Kan. Dia bukan berapa ringgit, dia berapa peratus. Ya, berapa peratus. Jadi kalau katakan kita ni makin lagi mencapai, kalau zaman kaedah Sayyidina Umar tu berapa peratus Faris? Berapa? Separuh. Nah, macam mana gambar boleh hilang ni nah? 100%. Ya. 100%. Apa yang tinggal Allah dan Rasul? Allah. Kan? Tuan-tuan boleh? Faris boleh buat itu? Saya susahlah tu. Kan? Nak bina, tengah bina, ya. Itu sebabnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan? Sentiasa kita bina sikit. Ada orang ya yang sikit dia orang minta bantuan, terus derma. Kan? Dan dia derma tu mungkin bagi orang lain Dia ada bagi ringgit dia, kan. Tetapi sebenarnya dalam hal ini kita tahu bahawa sebenarnya ia adalah satu latihan yang tersendiri. Jadi iman ni berkadar langsung dengan infak. Itu sebabnya ada orang yang mungkin dia punya infak banyak, solatnya dia tak jaga, iman dapat. Ya, nanti Allah akan guide orang ini untuk akhirnya solat pun dia akan baiki juga, ya. Barulah akan complete cycle ayat yang ketiga tadi tu. Ya. Jadi itu perjuangan kita. Memang perjuangan kita. Hari ini kita dapat dirikan solat 90%. 90% tu kita tahap tinggi tu kan. Besok tak semestinya. Kan? Kalau kita baru lepas tengok video ke, kita tengah sibuk-sibuk, dah azan pun kita masih lagi tak buat persediaan untuk solat. Nanti waktu solat tu mulalah buat perangai kan. Kita ingat benda itu, buat benda ini. Jadi praktikal dalam ayat nombor 3 itu ada dua.
Praktikal ni apa? Solat dan infak ini kena jaga. Praktikal. Yang kita boleh buat. Ya. Yang konseptualnya itu iman. Iman ni adalah konseptual. Jadi kalau ada yang kata saya ni nak membina iman, dia bukannya sekadar saya ni betul-betul percaya pada Allah, percaya kan, ataupun saya bayangkan saja. Tak. Allah kata dalam ayat nombor 3 ini dua perkara praktikal. Ya, kalau kita nak bantu lagi sebenarnya dia poinnya datang daripada ayat nombor 2 iaitu kita baca banyak Alkitab iaitu Al-Quran. Jadi baca banyak Quran, iman akan bertambah. Iman makin bertambah akan memberi kesan pada solat kualiti tinggi. Solat yang berkualiti tinggi akan menyebabkan kita ni suka tolong orang. Infak ni tolong orang lah, mudah ceritanya. Tapi kalau katakan hari ini saya tolong orang, saya tak tolong orang lah, saya belajar aja hari ini seorang-seorang, kan? Okey, kita belajar hari ini tapi kita dah plan dah. Macam mana apa yang saya belajar ini saya ingin gunakan untuk bina hubungan makin dekat dengan Allah, wa yuqimuna solah, dan bina hubungan dengan manusia yang lebih baik dengan saya berinfak. Tengok balik ahli keluarga macam mana, kan, kepada adik-beradik kita macam mana, saya dah tolong tak mereka, jiran saya macam mana. Itu adalah tanda kita sedang melonjakkan iman sekaligus melonjakkan takwa. Hudal lil muttaqin. Ya, Allahuakbar. Baik. Saya ada ada di Miri sudah maghrib. Saya pun nak undur diri juga sekitar 3-4 minit lagi. Jadi silakan, mungkin ada soalan akhir. Saya cuba baca kalau ada di online, kalau ada, tak ada Assalamualaikum Ustaz, nak tanya ada ayat macam ayat solat ni kan, dia ada dua perbezaan antara suratul Maun dengan suratul Mukminun. Satu tu disebut an solatihim, satu tu fi solatihim. Jadi dia dah semayang tapi tak khusyuk. Dia tak ada melalaikan daripada luar sebelum, maknanya tepat pada waktu. Tapi dalam solat, fi solatihim tak ada khusyu'un. Jadi macam mana Ustaz? Dua ayat tu. 3 ayat lagi hanya qad aflahal tu. Ya, Kan? baik. Terima kasih. Soalannya kalau saya dapat jelas ya tadi, iaitu pertanyaan apa beza bila Allah cakap tentang solat dalam surah Al-Mu'minun itu fi solatihim khashi'un. Ciri orang beriman yang berjaya. Fi solatihim khashi'un. Kemudian pada surah Al-Ma'un Allah cakap tentang orang yang mendustakan agama, alladzina hum yura'un, ataupun ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Apa maksudnya? Asas ataupun asbabun nuzul surah Al-Maun itu di Mekah ialah kerana orang-orang yang nifaq ataupun musyrik ini, mereka ini solat juga. Pasal solat ini bukan sekadar pada zaman Nabi ya. Sebelum itu lagi dia datang daripada zaman Nabi Ibrahim, agama Hanif. Jadi mereka buat ya. Mereka solat dan mereka juga ada tawaf ya. Sebelum Nabi menjadi rasul pun dah ada dah perkara tersebut. Tetapi pemuka-pemuka musyrik itu ya di Mekah itu dia buat apa? Mereka solat ini an solatihim sahun. Mereka daripada solat mereka ini lalai. Ya. Lalai banyak sudut. Satu, lalai dari segi masa, lambat buat. Ya, ada yang buat Zuhur, Asar dia buat. Tapi subuh, Isyak dia tak buat. Kan, pasal apa? Pasal buat pergi masjid kan, orang tak nampak. Tak ada lampu pun contohnya kan. Jadi Nabi tak nampak, buat apa nak pergi sembahyang? Dia lalai kerana satu dari segi masa, satu lagi dari segi dia sembahyang itu dia tak ingat banyak pun pada Allah. Dia ingat kepada manusia. Mengapa? Pasal mereka nak projek. Mengapa nak projek? Kalau jadi baik, kan, mereka tunjukkan baik ni, kan, aku ni baik ni. Ini ahli agama ni. Tolonglah bagi projek dekat Masjidil Haram, iaitu beri air Zam-Zam. Meraihkan tetamu, hujaj orang-orang ahli haji. Kan itu peluang bisnes. Bila dapat jadi orang kata, oi dia tu baik tu, bagilah bisnes kat dia pasal dia ni boleh pakai. Itu adalah apa yang berlaku kepada orang-orang musyrik di Mekah pada zaman dahulu. Ya. Jadi mereka semayang itu bukan kerana nak khusyuk, nak rasa rendah diri pada Allah sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun. Mereka buat itu an salatihim, daripada solat mereka itu mereka lalai. Ya. Jadi pelajaran untuk kita apa? Janganlah lalai.
Kan kita sepatutnya fi solatihim, pada solat kita itu khasyi'un. Khasyi'un ni daripada perkataan khasyiatul ard, iaitu bumi yang kontang. Apa maksud bumi kontang? Kita rasa waktu kita Allahu Akbar, kita tak ada apa-apa. Kita ada idea hebat pun, kita kata tak ada idea tu tak hebat pun. Kalau Allah tidak bagi taufiq, tak berjaya pun. Itu cara kita nak dapatkan khusyuk kan. Rasa diri ni kontang. Ya, idea kita tak boleh pakai, perasaan saya bersemangat ni. Kita excited ni. Benda tu tak boleh pakai. Lepas ni anytime saja, 5 minit Allah kata dapat satu WhatsApp, terus kita boleh jadi stay je. Benda gembira sangat, gembira. Ada orang gembira sangat sampai solat lambat. Ada orang terlampau sedih sangat solat lambat. Tapi sebenarnya semua perasaan itu kita kontangkan. Kontangkan tu maksudnya khusyuk lah kan, khasyiatul ard, iaitu kita kosongkan. Yang hanya berharga ialah mengingati Allah saja pada waktu itu. Yang itu orang yang menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan diri pada projek, kepada idea, kepada kawan, kepada perasaan, kepada telefon bimbit. Kan. Pasal telefon ni pun sekarang ni mencabar juga ni. Dia boleh menyebabkan kita lari khusyuk kita kalau kita tidak buat persediaan. Ya, jadi harap membantu ya sebentar tadi tentang beza ya antara an salatihim sahun dan juga fi salatihim khasyi'un, perjuangan untuk kita jaga solat kita, insya-Allah. Assalamualaikum, TF. Ya. Terbiasa TF. Nak tanya sikit, ada kemusykilan about infak. Kalau infak ni mesti kita zahirkan kepada hanya kategori-kategori yang memerlukan, yang tak berkemampuan, ataupun it can also include macam kita zahirkan kesyukuran by sharing with immediate jiran-jiran, kenalan, saudara mara. Bolehkah itu dikira infak kita for the day, ataupun itu kategori lain? Kita tetap perlu infak pada yang memang memerlukan untuk kalau nak jadikan infak harian. Baik. Terima kasih, soalan Thank amat you. bagus. Ayat tadi ya, itu menariknya mukjizat Al-Quran ni. Dapat tahu satu ayat, dia dah dapat beri jawapan pada banyak ayat yang akan datang. Kan? Ini adalah dia punya summary, sinopsis kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah tak cakap mestilah rezeki itu dalam bentuk harta. Kan? Kalau kita ada senyum, infakkan. Kita ada kemahiran, kita infakkan. Kita ada semangat, kan? Kita ada semangat, kita infakkan. Itu adalah infak. Apa saja rezeki yang kita ada. Ya. Itu satu jawapan. Tapi kalau soalan tadi ialah nak bagi pada siapa? Pada orang yang memerlukan ke? Kan? Nabi ini, kalau bulan Ramadan, Nabi infak tu tak kisah siapa-siapa. Seperti angin. Orang kaya dapat, orang miskin dapat, siapa-siapa dapat. Ya. Jadi, itu Ramadan. Luar Ramadan pun sama juga. Siapa sahaja yang Nabi boleh bantu, tolong, Nabi bantu, tolong. Sama ada orang itu adalah amat memerlukan, kritikal, ataupun orang itu contohnya lah kan. Orang tu mungkin tak perlukan senyum, tapi kita infak saja. Bukan semestinya kerana orang itu memerlukan yang kita infak, tetapi kerana kita yang memerlukan bantuan daripada Allah, maka kita berinfak. Boleh nampak kan? Ya, ya. Maksudnya ialah kerana dalam ayat yang kita baca tadi, amat clear. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun tu pada siapa? Tak ada audience. Kan? Majhul kalau kita bercakap tentang dalam bahasa Arab ni. Tak tahu nak infak pada siapa. Allah biarkan kosong agar silalah ambil peluang. Ya, ada ayat yang bercakap tentang keutamaan kepada mak ayah, kepada orang-orang terdekat dan jauh dan sebagainya. Tapi Allah mulakan dahulu di sini dengan open-ended. I see. Open-ended kerana di situ sebenarnya asalkan kita terus berinfak, itu adalah ciri orang bertakwa. Pada sesiapa saja ya, yang pada siapa berkemampuan saja, ataupun yang tidak, kenalan ataupun yang tak kenal, kita boleh anggap yang insya-Allah aku dah cuba infak hari ini. Betul. I see. Dan Terima kasih, kalau ada jelas. Dan kalau ada orang yang datang kepada kita, ya, ada orang datang kepada kita minta tolong, itu sebenarnya adalah utusan daripada Allah SWT. Bukan setiap hari. Bukan setiap hari. Ya. Jadi kalau orang tu datang tu, maksudnya Allah nak bagi ekstra sikit. Sila infak ekstra sikit. Walaupun kamu tak suka nak infak, infak juga sekarang. Itu mesejnya. Tapi secara mudahnya ialah apa sahaja yang kita boleh infakkan, contohnya
tak ada orang kat luar, kat rumah kita pun kita boleh infak. Hari ni saya nak buat special sikit lah. Contohnya masak special sikit ke, atau saya nak beli, saya nak belanja kepada keluarga saya ke. Semua itu adalah kreativiti yang Allah serahkan kepada kita. Yang penting kita makin lagi kita nak membina iman, kita praktikkan infak. Ya. Dan kita Sambil tak memilih membersihkan hati. sambil membersihkan hati. Dia ketika kita infak ini, kita kena, dia ada satu ayat nanti kita akan jumpa, kita kena ada perasaan, ya Allah, harapnya engkau terimalah infak ini. Ya. Bukannya, oh saya ni dah infak ni, hari ni rasa selamat kot. Jangan rasa confident dengan infak kita. Kita kena rasa rendah diri. Masih lagi, Betul. mindset alif lam mim itu pada keimanan kita, kepada solat kita, kepada infak kita. Ya, Keimanan memang tak kita, diterima. ya, kita kata, ya Allah, mungkin ada sesuatu yang tak sempurna pada keimananku ini, bantu aku. Solat aku ni, ya Allah, mesti ada yang tak cukup, ampuni aku. Nabi kan istighfar kan? Infak ni, ya Allah, mungkin infak ini taklah yang terbaik, tapi aku cuba, ya Allah, harap kau terima, ya Allah. Kaedah itu memastikan apa? Kita tidak jadi sombong bila kita beramal dengan kebaikan. InsyaAllah. Terima kasih, Tia. Baik. Assalamualaikum, Tuan. Saya nak tanya pula, macam mana keadaan kalau macam orang nak berhutang kan, and then amount dia pula macam sekali 200, 300, and then kekerapan tu yang kita rasa membebankan kita. Jadi memanglah kita ingat macam nak infakkan, tapi bila dah macam ni, ya Allah Tuhanku, and then kita nampak, memang kadang-kadang kita rasa, okay, kalau nak segi makanan, okay, you bagi tahu kat mana kedai you nak beli makan, nak beli barang, mungkin kita boleh advance kat situ kan. Tapi bila, Kak, boleh tak bagi ni sikit 200, sekali macam kalau kadang-kadang dia minta 200, kita bagi 100 kan. Kadang tak ada seminggu, 2 minggu minta pula. Kita kata, ya Allah, ini untuk jadi pressure pula pada kita tau. Macam mana untuk Tuan? Baik. Dia bila bercakap tentang infak ini, satu yang kita nak beri itu tadi kerana kita mengikut kepada arahan ataupun tuntutan daripada Allah SWT. Satu. Yang kedua, bila ada orang minta, ya, ada orang minta, kita bagus membantu, kan? Bagus membantu. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena ingat, membantu itu dengan rezeki yang kita ada, bukan sekadar rezeki RM200. Itu kena faham juga tu. Rezeki ilmu, rezeki semangat, tuan-tuan kena derma sekali. Jangan dia minta duit, kita bagi duit. Dia minta kereta, kita nak bagi kereta. Contohnya kan. Dia orang yang minta ini, kadang-kadang dia tahu apa yang dia perlukan, kadang-kadang dia tak tahu apa yang dia perlukan. Jadi kalau kita rasa macam dia ni minta sekali kita dah bagi, okey kita bagi. Kali kedua dia bagi itu, ya, kita dah tahu dah ini nampak gayanya dia tak cukup ilmu dan semangat untuk dia berusaha mencari, contohnya. So kita kata, why not saya cadangkan awak berminat tak awak nak buat satu projek, ya? Saya bagi skill kepada awak, kalau awak deliver, saya bayar awak RM100. Yang itu kita dah upskill dia. Kita dah bagi skill kita kepada dia ataupun kita connect dengan orang yang ada skill untuk mengajar dia dan akhirnya dia upgrade kehidupan. Itu spirit daripada zakat dan juga infak sebenarnya. Kita membantu orang, ya. Ada masa memang immediate dia perlukan. Tetapi bukannya kita memanjakan. Ada beza kan? Memanjakan dengan kita membantu seseorang itu. Kalau dia tak ada makan, memang dia kena makan. Kita bagi. Tapi makannya sejauh manalah dia takkanlah setiap hari kena 100, 200, 100, 200. Itu maksudnya dia mungkin ada hutang, dia mungkin adalah benda lain. Belum lagi nak beli top up lagi. Kan, nak main game. Okey. Yang itu lagi jam lah. Jadi kita dah tahu dah bahawa kali pertama, okey, keperluan fizikal. Tapi kalau kali kedua, kali ketiga, dia masih tak settle lagi, kita tahu dia ni ada masalah dari segi intellectual ataupun emotional, sosial, kita rather than kita bagi duit, itu Imam Yusuf Qaradawi menyatakan zakat bukan hanya untuk diberi cash begitu sahaja ataupun bagi barang makan ataupun bagi cash. Tetapi boleh guna zakat untuk pendidikan, upskilling, untuk naikkan skill, untuk kita bina jaringan network, ya, contohnya peniaga-peniaga dengan dia punya chain of supply, bina untuk memastikan akhirnya orang yang perlukan asnaf ini perlu berniaga, dia dapat harga barang murah, akhirnya dia berjaya berniaga. Perkara-perkara itu istilahnya yunfiqun. Tuan-tuan perasan kan, jamak dalam bentuk ramai dan sistem. Bila cakap ramai dan sistem, kita bukannya infak one off, habis satu event
belanja habis, besok datang lagi. Kita sebenarnya kena bina budaya infak yang bersama, berjemaah dan bina sistem. Sampai kalau boleh kumpulan ini bina satu, kita ada tuan raja kan, boleh buat strategic plan macam mana di kalangan kita ni infak yang kita ada itu membina satu sistem. Kalau siapa-siapa dapat, dia boleh dapat immediate cash, okey katakan 100. Lepas itu kita upskill dia, pasal sekarang ada zaman pandemik, orang tak ada kerja ke, tak ada gaji sebagainya. Dia gunakan kemahiran dia, gunakan network dia untuk dia akhirnya dia dapat income dan kita gunakan pool of income yang ada. Itu adalah way forward macam mana kita melihat infak ini bukan sekadar individu. Yunfikun itu, kalau Datuk Daud Bakar dia menulis dalam Membumikan Syariah, apa saja perkataan yang jamak di dalam Al-Quran itu plural, kita kena bina sistem di sebaliknya. Bina sistem. Dia tak boleh buat macam saya hari ni dah derma, okey RM10, RM20, RM30. RM10 daripada tuan-tuan, ya. Kalau kumpul ada, katakan sekarang ini kita ada 262 di online dan juga di di Zoom ada 160, kita ada 500 ataupun 420, ya. 420 dengan RM10 kita boleh buat macam-macam, membantu kepada peniaga-peniaga yang terkesan kawasan Shah Alam dan sebagainya. Tetapi RM20, seorang dekat Shah Alam, seorang lagi dekat Seksyen 13, 15, seorang lagi dekat Bandar Seri Putra, seorang dekat Sungai Buloh, dia tak boleh buat apa sangat perubahan. Di situ memerlukan kepada pengurusan infak, tajuk yang penting dalam surah Al-Baqarah yang kita akan tengok nanti insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada semua, kita dah melangkau 10 minit. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf kekurangan dalam penyampaian hari ini. InsyaAllah kita akan sambung page yang sama pada minggu hadapan. Masih lagi banyak permata di situ yang kita nak congkil agar bila tuan-tuan jadikan ia sebagai amalan bacaan pagi dan petang maksurat, tuan-tuan dapat menjiwai, ya, infak bukan sekadar one off tetapi dia mesti setiap hari. Dan setiap hari itu adakah untuk one off? Bukan, untuk membina sistem. Tapi nak membina sistem perlukan tenaga-tenaga orang yang ada kemahiran accounting, management dan sebagainya untuk uruskan infak ini. Itu pernah terjadi dalam zaman Nabi, zaman Turki Osmaniyah, bangkitnya orang Islam kerana memanfaatkan 5 ayat daripada surah Al-Baqarah, mereka menjadi tamadun hebat. So kita pun dapat tahu sikit-sikit ini, kita dah boleh workout, ya, dan kita doa Allah terima amal kita insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah. Baik, saya serahkan kepada RH Qiraat Center. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz.